Assalamualaikum, kembali di channel saya Hafiz Is. Saja berkongsi cerita dengan anda, saja berkongsi apa yang saya lihat, apa yang saya nampak di kancah MotoGP. Cerita ni dah lama dah saya nampak, tahun lepas lagi, tapi saja videokan hari ini kan. Apa cerita tu? Mengenai pasukan KTM. Apa yang saya nampak pasukan KTM ni banyak modal banyak modal. Mereka tak kisah pun mengenai modal. Tak ada rungutan daripada pasukan KTM kalau pasukan-pasukan lain kita boleh lihat rungutan mengenai modal. Contoh jentera, ada yang guna dah lebih setahun punya, ada yang guna dah lebih 2 tahun punya. Contoh kalau 4 jentera pasukan Yamaha, 2 factory, 2 satellite. Bukan semua 4 tu jentera spek kilang salah satu mesti tak ada. Tapi biasa factory memang jentera tahun baru lah, jentera mengikut tahun. Kalau anda lihat balik pasukan KTM mereka mampu memberi ke-4 jentera baru, jentera tahun baru di setiap pasukan pasukan factory, pasukan satellite. Kalau ada yang pernah terbaca ke sebelum ni, pasukan KTM ada apply di pihak Dorna untuk menubuhkan lagi satu pasukan satellite. Kalau sekarang mereka ada satellite KTM Tech 3, mereka memohon untuk menubuhkan lagi satu pasukan satellite. Kalau diluluskan oleh pihak Dorna, bermakna 6 buah jentera KTM akan beraksi di kelas perdana MotoGP. Ini sebelum tertubuhnya pasukan Gresini dan juga Aramco 46. Sebelum tu pihak Dorna meminta pasukan satelit Suzuki dan juga satelit Aprilia untuk menubuhkan pasukan satelit. Tapi senyap kan, masa dalam keadaan senyap tu KTM ada memohon untuk menubuhkan lagi satu pasukan satelit. Tapi tak ada dengar kabar berita apa-apa, sehinggalah tertubuhnya pasukan Gresini dan juga pasukan Aramco 46. Kalau kita lihat kembali seperti Yamaha, mereka pun tak mampu nak menyediakan jentera 4 buah jentera tahun yang baru ke setiap pasukan. Begitu juga dengan pasukan Honda. Jika anda lihat balik pasukan Suzuki sebelum ni, sebelum ni lah, tahun-tahun yang dulu pihak Suzuki tidak dapat menubuhkan pasukan satelit kerana masalah kewangan. Begitu juga dengan Aprilia, mereka pun ada masalah kewangan. Jadi apa yang saya terfikir sampai hari ni, apa yang dijualnya oleh pasukan KTM sehingga mereka mampu bila mana pasukan lain merungut masalah kewangan, dia relax je. Kalau anda tak percaya, ketika ketika ada kabar angin mengatakan Paul akan berpindah ke pasukan Honda Repsol, pasukan KTM siap bagi tahu lagi kalau tak cukup gaji ke apa boleh bagi tahu, kita boleh up lagi. Dalam tahun yang sama, pasukan Ducati, Andrea Dovizioso, dikatakan Ducati disebabkan pandemik
COVID-19, gaji kena kurangkan separuh. Ini pun di atas, kalau itu pun kalau Andrea Dovizioso bersetujulah dengan pemotongan tersebut. Sehingga kan bila tiada kata sepakat, jadi Andrea Dovizioso dengan Ducati berpecah lah, disebabkan masalah pemotongan gaji. Jadi anda sendiri pun boleh nampak jentera mereka beraksi RC16 tahun yang baru. Bermula tertubuhnya pasukan satelit KTM Tech 3. Masa tu rider mereka, bekas rider mereka iaitu Johan Miguel Oliveira dan juga Hafiz Sharin. Mereka memberikan jentera spek yang baru. Ini cerita jentera spek baru lah, jentera tahun baru lah. Saya tak sentuh bab upgrade ke apa. Saya cuma sentuh yang luaran sajalah. Mereka mampu memberikan jentera RC16 tahun yang baru. Sehingga kan sekarang mereka mampu bukan mampu memangkah pasukan-pasukan dan jenama-jenama yang telah lama berkecimpung di dalam dunia MotoGP. Kadang-kadang saya terfikir apa yang dijualnya oleh pasukan KTM, tajaan Red Bull. Di pasukan satelit pun Red Bull dah tarik tajaan cola yang ada dulu, ada tulis je cola. Itu air keluaran syarikat Red Bull lah kalau tak silap saya. Tapi sekarang untuk tahun ni pasukan satelit KTM factory yang taja. Jadi tidak mustahil bila sampai satu tahap takut pasukan yang telah lama beraksi di kancah MotoGP akan hilang satu persatu. Bermulanya pasukan KTM daripada motocross, lepas tu berpindah ke Piala Rookie Cup KTM. Lepas tu beralih pula ke Moto3, Moto2, MotoGP. Nampak? Jadi bagi saya pasukan yang ada bolehlah mempelajari bagaimana, apa caranya, macam mana pasukan KTM mempunyai dana, mempunyai modal pusingan untuk beraksi di setiap perlumbaan yang mereka masuk. Tu tak kira lagi Rally Dakar. Kalau nak kata penjualan jentera KTM boleh kira kan, berbanding dengan jentera-jentera Yamaha, Honda, Suzuki pun tak berapa banyak jugalah jentera. Kalau ikut daripada model-model kecil-kecil, tak ada lah, ada satu dua lah. Itu pun bukanlah kata yang diminati. Jadi apa pun kepada anda, itu je lah perkongsian saya dengan anda. Dah lama dah saya nak kongsi, hari ni baru saya dapat. Kira respect lah dekat pasukan KTM. Itu je lah. Jumpa lagi.